Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Damiri bin Muhammad, nombor metrik A169179. Hari ini saya akan membentangkan kerja khusus saya mengenai top 5 punca kematian akibat penyakit tidak berjangkit di Malaysia pada tahun 2019 untuk kursus LMCW 2022 Pengurusan dan Analitik Data. Apakah penyakit tak berjangkit itu? Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, penyakit tak berjangkit kebanyakannya adalah penyakit kronik yang tidak boleh disebarkan dari seseorang individu kepada individu yang lain. Penyakit-penyakit ini biasanya berkembang perlahan-lahan dan bertahan untuk jangka masa yang lama, selalunya sepanjang hayat. Penyakit tak berjangkit boleh dibahagikan kepada 6 kategori. Kategori pertama, penyakit kardiovaskular. Kategori yang kedua, barah atau kanser. Kategori yang ketiga, penyakit pernafasan kronik. Kategori yang keempat, diabetes. Kategori yang kelima, penyakit mental. Dan kategori yang keenam, penyakit disebabkan oleh kecederaan yang pernah dialami. Data ini dikeluarkan oleh World Bank secara data mentah dan telah dianalisis oleh pengkaji menggunakan Microsoft Excel. Data mentah ini menyenaraikan sebanyak 131 jenis penyakit tidak berjangkit yang boleh menyumbang kepada angka kematian. Namun begitu, pengkaji hanya mengambil 5 penyakit tidak berjangkit tertinggi yang menyebabkan kematian di Malaysia pada tahun 2019. Keseluruhan kematian akibat penyakit tidak berjangkit di Malaysia pada tahun 2019 ialah sebanyak 170,504 nyawa yang melibatkan populasi seramai 31.9 juta rakyat Malaysia. Data ini mengambil kira kesemua jantina, bangsa dan peringkat usia di Malaysia. Kes kematian akibat penyakit tak berjangkit di Malaysia pada tahun 2019. Tempat pertama yang menyumbang angka tertinggi kepada kematian adalah ischemic heart disease, iaitu penyakit jantung iskemia. Tempat kedua ialah lower respiratory infectious, iaitu jangkitan paru-paru. Tempat ketiga adalah stroke, iaitu angin ahmar. Yang keempat adalah road injury, iaitu kemalangan jalan raya. Dan yang kelima adalah chronic obstructive pulmonary disease, iaitu penyakit pulmonari obstruktif kronik. Penyakit jantung iskemia. Penyakit jantung iskemia berlaku apabila saluran darah menjadi keras dan sempit disebabkan oleh plak kolesterol. Jika keadaan ini berlanjutan, pengaliran darah ke otot jantung akan berkurangan. Ini akan mengakibatkan sakit dada. Jika bekalan darah berkurangan ke tahap yang kritikal, seseorang itu akan mendapat serangan jantung. Penyakit arteri koronari adalah antara penyebab kematian utama di hospital kerajaan di Malaysia. Jangkitan paru-paru. Paru-paru adalah organ di dalam badan yang mengandungi gelembung-gelembung udara atau alveoli. Alveoli bertanggungjawab untuk penukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pneumonia adalah radang dan inflamasi pada paru-paru. Ia adalah keadaan di mana alveoli dipenuhi dengan sel-sel inflamasi. Akibatnya, pertukaran gas-gas terjejas. Pneumonia biasanya disebabkan oleh jangkitan kuman bakteria dan virus. Tanda-tanda pneumonia adalah batuk, sakit dada, demam dan susah untuk bernafas. Angin ahmar atau stroke adalah satu keadaan di mana berlakunya penyempitan saluran urat darah ke bahagian otak atau saluran urat darah pecah. Sebahagian dari tisu otak akan rosak disebabkan kekurangan bekalan oksigen. Apabila bahagian tisu otak tersebut rosak, ia akan mati lalu fungsi otak akan hilang. Di antara gejala yang ketara adalah pengsan, tidak sedarkan diri atau lemah sebahagian anggota badan. Stroke adalah penyakit yang berbahaya yang boleh mengakibatkan kecacatan kekal. Kemalangan jalan raya. Terdapat 5 punca berlakunya kemalangan jalan raya. Yang pertama adalah memandu dalam pengaruh alkohol. Yang kedua, memandu sambil bermain gadget pintar. Yang ketiga, melanggar lampu isyarat merah. Yang keempat, menukar lorong tanpa memberi signal. Yang kelima adalah memandu melebihi had laju. Penyakit pulmonari obstruktif kronik.
atau dikenali dengan COPD adalah satu penyakit kronik sistem pernafasan di mana terjadinya penyempitan dan radang inflamasi pada saluran pernafasan. Kadar kematian per 100,000 populasi. Penyakit jantung iskemia adalah sebanyak 115.14, jangkitan paru-paru sebanyak 73.6, strok adalah sebanyak 67.69, kemalangan jalan raya adalah sebanyak 22.51, penyakit pulmonari obstruktif kronik sebanyak 20.79. Punca yang menyebabkan penyakit tidak berjangkit di Malaysia ialah pertama, disebabkan oleh sikap dan gaya hidup yang tidak sihat seperti pengambilan makanan yang tinggi kolesterol. Yang kedua, kurang melakukan exercise dan senaman. Dan yang ketiga, mengamalkan gaya hidup sedentari. Penyakit tidak berjangkit menimbulkan ancaman yang serius kepada negara Malaysia. Dari sudut makroekonomi, peningkatan penyakit tidak berjangkit akan menyumbang kepada kerugian ekonomi kerana produktiviti buruh akan berkurangan dan berlaku peningkatan pembelanjaan kerajaan terhadap kos penjagaan kesihatan untuk merawat pesakit penyakit tidak berjangkit. Sekian daripada saya. Terima kasih.